Di antara sunnah dan amalan yang dilupakan oleh ramai daripada para pecinta kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sunnat bersiwak. Disunnahkan seorang sentiasa bersihkan mulutnya dengan siwak dengan niat mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana setiap amalan seorang bergantung kepada apa yang dia niatkan. Innamal a'malu bin niat, dengan niat mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnat siwak satu amalan yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam beberapa keadaan. Yang pertama sebelum salat, yang kedua selepas wudu, yang ketiga setelah dia sudah bangun daripada tidur, yang keempat setelah dia sudah masuk rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Masya Allah. 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang dengan siwak sebelum dia salat, sebelum dia kerjakan salat, dia bersiwak dengan niat mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia sudah kerjakan 70 rakaat. Kalau ada 2 orang di satu tempat dalam satu saf, ada seorang yang salat 2 rakaat tanpa dia bersiwak, yang sebelahnya dia kerjakan 2 rakaat dengan siwak sebelum dia salat. Yang kerjakan salat 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada orang yang kerjakan salatnya tanpa siwak dengan 70 kali ganda. Masya Allah. Dan siwak ini satu amalan dan satu perbuatan yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan satu alat yang boleh bersihkan mulut seorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwak mathharatul lil fam mardatul lirrabb, dalam riwayat yang lain maskhatatul lisyaitan. Masya Allah. Siwak ini amalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu amalan yang boleh ataupun satu perbuatan yang boleh bersihkan mulut seorang, khususnya yang sentiasa berzikir, sentiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang sentiasa membawa siwak ini, dia sudah melakukan perkara yang dibenci oleh iblis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maskhatatul lisyaitan, satu sesuatu yang dibenci atau yang boleh menyusahkan hati iblis. Mardatul lirrabb, dengan alat ini dan dengan amalan ini seorang dia boleh menjadikan dirinya sentiasa berada di bawah keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda bangun daripada tidur ialah bersiwak. Seperti mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berkata di dalam satu hadis yang masyhur, amalan yang pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda bangun daripada tidurnya ialah yutahhiru asnanahu bisiwak. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersihkan mulutnya dengan kayu sugi. Dan juga alat yang biasa kita pakai, burus gigi dan sebagainya, dia boleh menjadikan siwak, tapi diperlukan kepada niat. Sebab semua orang dia menggunakan alat tersebut, tapi apa beza di antara perbuatan orang Islam dengan perbuatan orang lain ialah niat mutaba'at Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat, dia akan dapat pahala daripada hadrah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, perkara yang terakhir yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda meninggalkan dunia ini ialah dia bersiwak. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tak boleh menggunakan alat tersebut, tapi dia menunjukkan dengan matanya kepadanya, hingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berkata, saya tak tahu apa yang Rasulullah SAW nak daripada saya. Dia tunjukkan kepada tuala, kepada air. Rasulullah SAW buat macam ni, bukan ini yang saya nak. Kemudian diletakkan jarinya di atas siwak. Rasulullah SAW buat macam ni sambil dia senyum, maknanya dia sudah gembira. Kemudian Sayyidatuna Aisyah melumbuhkan siwak tersebut dengan air mulutnya, kemudian dia mengusuk gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersihkan mulutnya. Sedangkan mulut Rasulullah SAW mulut yang paling bersih di atas muka bumi dunia ini dan di langit, tapi dia
menunjuk kepada kemuliaan perbuatan ini. Sama-sama kita beramal dengan sunnah ini demi menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala dan menyusahkan hati musuh kita dan musuh Allah dan musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah iblis. Moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua daripada ahlinya dunia dan akhirah. Amin. Allahumma amin.